بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini kita sambung lagi muzakarah kitab kita, kitab At-Taqrirat As-Sadilah. Kita dah sampai pada perbahasan nusyuz, dan sekarang pada poin ataupun pada perbahasan syurutu jawazid darbi arba'atun. Syarat-syarat harusnya kita pukul isteri ada 4 syarat untuk diharuskan seorang suami memukul isteri. Bila mana isteri itu nusyuz, ada 4 syarat. Bila gugur salah satu syarat, maka tak boleh suami memukul isteri. Syarat yang pertama ialah ayat tahaqqaqa minhan nusyuz, kena yakin telah berlaku nusyuz daripada pihak isteri. Kalau seorang suami syak adakah perbuatan isteri itu dianggap sebagai nusyuz ataupun tidak, maka suami tak boleh pukul isteri. Mesti yakin perbuatan itu menyebabkan isteri dianggap sebagai nasyizah. Yang kedua, an yakuna naji'an ay fihi faidatun, wa amma idza kana ad-darbu la yufidu fala yajuzu. Syarat yang kedua ialah hendaklah pukulan itu memberi faedah. Maka bila mana pukulan tidak memberi faedah, tidak harus seorang suami memukul isteri. Jadi suami dia kenal isteri dia. Isteri dia jenis lembut hati. Bila dicuik sikit, di rotan sikit, tak akan memberi kesan yang sangat besar dalam jiwa seorang perempuan tu ataupun isteri dia tu. Ketika itu suami boleh pukul. Tapi kalau isteri dia jenis bekeng, tak jenis lasak, kalau pukul kuat ke tak pukul kuat ke, tak rasa benda, tidak terkesan langsung pada jiwa hati wanita tersebut, tak, ketika itu tidak ada faedah suami memukul isteri, maka tak boleh pukul isteri. Nak pukul mesti kita tahu, aku pukul, lepas ni isteri aku akan taat kepada aku, akan berubah daripada sikap yang tidak elok kepada sikap yang elok, daripada tidak taat kepada taat. Jadi kita tahu pukulan kita terhadap isteri kita itu memberi faedah, bukan pukulan yang tidak memberi faedah. Yang ketiga, an yakuna ghaira mubarrih. Hendaklah pukulan itu tidak melukakan. Ad-darb al-mubrih atau mubarrih huwa ma ya'dhumu alamuhu bi an yukhsha minhu mahdhurut tayammum. Darb, pukulan yang mubrih ialah pukulan yang menyebabkan sakit yang bersangatan, sekira-kira ditakuti daripada pukulan itu mahdhurut tayammum. Apa mahdhurut tayammum? Hilangnya manfaat anggota badan, tak, ataupun meninggalkan kesan yang buruk pada anggota yang zahir, ataupun menyebabkan kematian, ataupun menyebabkan sakit. Kalau ada pada badan dia sakit, kita pukul, sakit itu semakin lambat sembuh dan sebagainya. Boleh dipelajari dalam bab mahdhurut tayammum, dalam bab tayammum. Jadi ad-darbul al-mubrih ataupun mubarrih ialah pukulan yang menyebabkan ataupun pukulan yang dikhawatiri menyebabkan mahdhurat tayammum ataupun mubihut tayammum, menyebabkan isteri itu kalau sakit kita pukul makin sakit, makin lambat sembuh disebabkan pukulan kita terhadap diri dia, ataupun menyebabkan dia mati kalau kita pukul, tak, ataupun menyebabkan
kesan buruk pada anggota yang zahir, pada muka, pada kaki. Kemudian apa lagi? Kalau ada sakit menyebabkan makin sakit dan sebagainya yang boleh dirujuk dalam bab tayamum. Itu dipanggil sebagai ad-darb al-mubrih ataupun mubarrih. Okey, jadi pukulan kita ke terhadap isteri kita tak boleh sampai ke tahap lagu tu, tak boleh. Lepas tu nak pukul lagu mana? Di sini ditulis bi an yadribaha bimindilin aw biyadihi la bi sautin aw asan aw asa. Pukul dengan mindil. Mindil ni ialah apa tu? Kain. Pecah kain tu kita pukul dia. Awak muka marah sikit, dia kalau isteri yang baik, dia akan terasa hatilah, akan berubah air muka dia, dan dia akan fikir balik, dia akan recall balik kesalahan-kesalahan yang dia telah buat pada suami dia. Dan insya-Allah kalau isteri kita tu orang yang salihah, hari itu juga dia akan minta maaf daripada kita. Ataupun pukul dengan tangan. Pukul gitu. Slow je. Dalam masa yang sama, muka kita ni muka yang bengis ataupun muka marah. Muka rasa geram kat dia, begitu. Sampai dia perasan yang kita ni ada something tak setuju dengan dia. Dan isteri yang baik kita sebut tadi akan cepat berubah lah. Okey. Jadi pukul yang melampau-lampau tidak boleh, sampai melukakan, sampai patah gigi, yang tu tak boleh, haram. Syarat yang keempat ialah an yakuna darbuha fi ghairi alwajhi aw almahalik wa hiya almawadi'u allati yusra'u ad-darbu fiha ila al-maut. Hendaklah pukulan itu bukan berlaku pada wajah. Tak boleh pukul di tempat-tempat yang mulia, wajah, muka isteri, tampar isteri, tak boleh, haram. Ataupun di tempat-tempat yang di tempat-tempat yang kalau dipukul menyebabkan perempuan tu cepat mati, ataupun dibebangi daripada pukulan tu dia mati. Contoh pukul kat dada, sekali kat dada ni tak kena gaya, mati kawan tu. Pukul di kemaluan, tidak boleh juga. Tempat-tempat yang kalau dipukul dikhawatiri akan menyebabkan kematian, tempat lagu tu juga tak boleh dipukul, haram. Jadi ada 4 syarat keharusan, 4 syarat untuk diharuskan suami memukul isteri bila mana isteri nusyuz. Okey, selesai. Kemudian disebut hal yadmanu idza atlafa udwan. Na'am, yadmanu li'anna hadha ad-darba masyrutun bi salamatil aqibah. Okey. Soalan, kalau seorang suami memukul isteri, lepas pukul isteri, merosakkan satu anggota tubuh badan isteri. Contohnya suami pukul tangan, pukul sungguh. Tak. Dengan kayu ke, dengan tangan ke, ataupun dengan apa? Tali pinggang ke, pukul sungguh. Akhirnya tangan isteri jadi apa? Koma, tak nak gerak. Okey, adakah suami kena bayar ganti rugi? Jawapannya kena bayar ganti rugi. Sebab keharusan pukul itu disyaratkan mesti selamat isteri, tidak mudarat. Tu. Kamu nak pukul boleh, tapi dengan syarat pukulan itu tidak menyebabkan mudarat pada isteri kamu. Itu. Dengan makna kalau menyebabkan mudarat sehingga tubuh badan jadi krem ataupun jadi rosak, maka kamu kena jamin balik, kena ganti rugi. Itu. Hukumu huquqiha idza nashizat ataupun idza nashazat. Hukum hak-hak isteri bila mana dia nusyuz. Sebelum ni kita sebut suami kena bagi 4 perkara kepada isteri. Bergaul dengan baik, kena bagi nafkah, pakaian, makanan, tempat tinggal, alat-alat menyucikan badan. Lepas tu kena bagi mahar, lepas tu kena bagi qasmu. Al-qasmu ni makna giliran kalau suami kahwin ramai. Itu hak yang suami kena bagi pada isteri. Okey. Kalau isteri itu nusyuz, adakah 4 hak itu kekal diperolehi oleh wanita, oleh isteri? Maka disebut di sini tasqutu jami'u huquqiha, gugur semua hak isteri. Apa hak itu? Al-qasmu, hak giliran dah tak dapat. Sepatutnya itu giliran dia, suami tak wajib duduk dengan isteri yang nusyuz itu. Wan nafaqah tak wajib bagi dah sebab nusyuz. Wal kiswah, pakaian juga tidak wajib bagi
Wa tawabi'u dhalika ka'alati tanzif. Begitu juga alat-alat makeup, alat-alat membersihkan badan juga tidak wajib. Illa al-miras fa inna taris minhu. Kecuali kalau miras, maknanya kalau suami mati dalam keadaan isteri nusyuz dengan suami, kekal isteri akan mewarisi harta suami. Tengok kat bawah tu, kat ta'liq, fa in adat lit-ta'ati lam ta'ud kiswatu dhalika al-fasl bal taksu nafsaha ila tamamihi thumma yaqsuha az-zawju fi al-fasl alladhi ba'dahu wa la ta'udu nafaqatu dhalika al-yawm alladhi 'adat fihi lit-ta'ati ma lam yatamatta'u biha wa illa 'adat laha wa ta'unu laha sukna dhalika al-yawm li'anna as-sukna daruriyatun. Di bawah tu ditulis fa in 'adat lit-ta'ah, kalau isteri yang nusyuz itu kembali mentaati suami, adakah akan kembali hak-hak yang telah gugur daripada pihak isteri? Lam ta'un kiswatu dhalikal fasl, tidak kembali. Contohnya pakaian musim panas. Tak. Masuk musim panas isteri nusyuz, maka gugur hak untuk mendapatkan pakaian musim panas. Kalau nak beli sendiri. Thumma yaqsuha az-zawj fi al-fasl alladhi ba'daha. Nanti kalau masuk musim sejuk dia tidak nusyuz, tak. Maka berhaklah dapat pakaian musim sejuk. Tapi musim panas tadi kamu nusyuz, tak, maka tak layak untuk mendapat hak ataupun tidak layak mendapat pakaian musim panas, walaupun lepas tu kamu kembali taat. Kita sebut contoh awal musim panas nusyuz, tak, lepas tu 10 hari lepas musim panas tu tak, dia kembali taat, maka tidak dapat hak untuk pakaian musim panas. Wala ta'udu nafaqatu dhalikal yaum, juga nafaqah makan minum untuk hari itu juga gugur daripada pihak isteri yang nusyuz. Sekalipun dia kembali taat kepada suami, malam yatamatta, selagi mana suami tidak mengambil kesedapan, keseronokan daripada isterinya. Kalau suami mengambil yatamatta, istimta' dengan isteri, tak, maka kembali balik nafaqah kepada isteri untuk hari tersebut. Wa ta'udu laha sukna dhalikal yaum li'anna sukna daruriyah. Ni apa ni, tempat tinggal yang tu mutlaqan lah. Kalau dia kembali taat memang confirm dapat balik kepada isteri tempat tinggal, kerana tempat tinggal ni satu perkara yang daruri, nak tak nak manusia mesti kena ada tempat tinggal. Qala sahibu safwati zubat wa man amaratin nushuzi lahadha min zawjatin qawlan wa fi'lan wa'adha. Dan barang siapa mengenal pasti tanda-tanda nusyuz min zaujatin, daripada isterinya. Tanda-tanda nusyuz itu qaulan, sama ada berbentuk qaul, perkataan, tak, cakap kasar selepas cakap dengan lemah lembut dengan suami, wa fi'lan, ataupun dengan perbuatan. Tak, suami panggil nak bersama dia tolak, suami dia tak datang kat suami, itu nusyuz. Wa'adha, ketika itu dinasihatkan oleh suami tentang nusyuz itu dosa besar dan sebagainya. Wal yahjuran haitsu nusyuzu haqqaqah. Bila mana dah yakin nusyuz, maka suami boleh untuk asingkan tempat tidur. Wa yasqutul qasmu laha wan nafaqah. Bila nusyuz, gugurlah hak qasmu dan juga hak nafaqah bagi wanita tersebut. Fa in asarrat jaza darbun in naja'. Kalau berterusan nusyuz dan yakin berlakunya nusyuz, tak, ketika itu suami boleh pukul dengan syarat in naja', kalau memberi faedah pukulan tersebut, fi ghairi wajhin, pukul pula jangan pada muka, ma'dhamani ma waqa', dalam masa sama kalau berlaku atlaf, rosak pada anggota badan isteri, maka suami kena tanggung, kena bayar ganti rugilah. Okey, selesai. Seterusnya, al-hukmu idza nashaza az-zawju bi an fawwata haqqan alayhi li zawjatihi ka qasmin wa nafaqah. Dak, isteri duk perempuan lah, perempuan secara umum. Tak, dia kadang-kadang dia pandai hati. Bila mana suami ni duk ungkit, dia nusyuz, macam suami tu tak pernah nusyuz. Jadi dibincangkan. Suami juga pernah nusyuz, dan bila suami nusyuz, apa yang akan berlaku, apa yang akan terjadi. Okey, nusyuz macam mana suami? Macam mana boleh nusyuz suami?
bi an fawwata haqqan alaihi. Dia tidak memberi hak yang wajib ke atas dia kepada isteri. Contoh, dia ada 2 orang isteri, dia tidur dengan isteri pertama, isteri kedua dia tidak pergi tidur, tak bermalam. Nusyuz. Sebab apa? Hak isteri kamu tak tunaikan. Nafkah, kamu bagi nafkah pada isteri pertama saja, isteri kedua kamu biar dia kerja sendiri. Tak bagi nafkah, makan minum, tempat tinggal. Tak, dia dipanggil sebagai nusyuz suami sebegitu rupa. Apa hukumnya? Bagaimana nak buat? Yulzimuhu al-qadi tawfiyatuhu idza talabathu. Qadi akan mewajibkan suami menunaikan hak-hak yang wajib suami tunaikan terhadap isterinya. Bila tu? Kalau isteri minta. Jadi isteri jumpa qadi, buat pengaduan, suami aku tidak menunaikan hak-hak. Ketika itu qadi akan panggil, akan bicara lah. Kemudian qadi akan paksa, akan mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak yang sepatutnya ditunaikan kepada isterinya. Wa idza asaa khuluquh ma'aha wa adhaha bi darbin aw ghairihi bila sababin minha nahahu al-hakim an dhalik. Kalau suami buat perangai buruk dengan isteri, pukul isteri, terajang isteri tanpa sebab, nahahu al-hakim an dhalik, maka ketika itu hakim akan melarang. Bila kes tu masuk ke mahkamah, tugas hakim melarang, bagi nasihat. In ada ila al-isaah, kalau kembali buat jahat balik, dan perbuatan tu diketahui oleh hakim, azarahu al-hakim bima yaliqu bih, hakim boleh ta'zir, boleh denda. Suruh suami tu bayar duit ke, ikut atas hakim lah nak denda apa. Denda-denda yang sesuai dengan lelaki tu agar dia berubah. Kalau lelaki tu kaya, tak minta duit lah. Kena buat main je nanti. Jadi denda benda lain, jangan denda duit. Kalau lelaki tu kaya, denda benda lain. Kalau dia miskin, denda duit. Supaya apa? Dia kembali berubah menjadi baik. Al-hukmu idza hasala an-nushuz minha. Seterusnya, hukum bila mana berlakunya terhasilnya atau berlakunya nusyuz daripada pihak isteri. Yata'arrafu al-qadi aw man yanubuhu an halihima bi khabari thiqatin ya'rifu halahuma bi jiwarin aw ghairihi. Yata'arrafu al-qadi aw man yanubuh. Qadi ataupun wakil qadi mengenal pasti hal keadaan 2 orang, suami dan isteri tersebut. Dia hantar seorang laki yang thiqah, cek perangai 2 orang ni, adakah betul-betul isteri nusyuz ataupun tidak. Ataupun qadi panggil jiran yang berdekatan dengan rumah tok laki dengan isteri dia tu, dan tanya jiran tu, ataupun ada keluarga tu, adakah isteri ni memang betul-betul nusyuz ataupun tidak. Okey, kalau betul nusyuz suami ataupun isteri, yang mena'u al-qadi al-zalima minhuma fil audi ila zulmih walau bi ta'zir, maka qadi menghalang orang yang zalim daripada keduanya. Boleh jadi suami nusyuz, boleh jadi isteri nusyuz. Maka yang zalim, yang nusyuz itu dilarang, dihalang oleh qadi untuk terus kembali kepada nusyuznya, kezalimannya, walaupun dengan denda, walaupun dengan ta'zir daripada pihak qadi. Ini syadda asy-syiqaqu ba'atha al-qadi wujuban hakamaini muslimaini adlaini arifaini bil maqsudi minhuma liyanzura fi amrihima wa yusannu an yakuna dzakaraini min ahlihima. Kalau pergaduhan makin teruk antara laki bini tu, maka secara wajib qadi mesti mengutuskan dua orang hakam, dua orang wakil yang muslim, yang adil, yang tahu tujuan, diutuskan mereka kepada 2 orang perempuan tu. Apa function 2 orang tu pergi kepada laki dan perempuan tu? Untuk tengok apa yang berlaku antara kedua tu. Maksudnya apa? 2 orang tu wakil daripada pihak qadi, wakil yang mempunyai pengalaman yang banyak, yang adil, sedaya upaya pergi kepada 2 orang laki dan bini itu, rapatkan balik hubungan yang telah semakin retak tu. Tu yusanu ayakuna dzakaraini min ahlihima, yang moleknya 2 orang itu ialah 2 orang yang lelaki lah.
ayah lelaki dengan ayah isteri. Hakim panggil dua orang tu, hakim suruh kamu selesaikan masalah ni. Kita tengok apa yang berlaku antara anak kamu dua orang ni duk bergaduh sakai ni. Tak. Aku dah orak dah. Puas dah. Bagi nasihat apa tak makan nasihat. Jadi ketika itu hakim wajib panggil dua orang lelaki, yang moleknya lelaki, seorang belah suami, seorang belah isteri, cari ayah ke abang ke, ikutlah. Nak suruh pergi kepada dua orang laki bini itu dan bincang secara baik, secara baik. In amkana sulha fadak. Kalau mereka berbincang dan boleh berbaik semula, alhamdulillah, itu yang kita nak. Wa illa wakala zawju hakamahu bi talaqin aw khul'in wa tawakkala yuwakkilu wa tuwakkilu zawjatu hakamaha fi qabuli talaqin wa badli iwad. Kalau tak boleh nak berbaik dua orang laki bini tu, tak, maka wakil daripada suami, maka suami mewakilkan ayah dia contohnya untuk mentalak isterinya ataupun untuk menghuluk isterinya, tebus talak. Dan isteri pula mewakilkan ayahnya, tak, walinya, untuk menerima talak ataupun membayar iwad, membayar iwad, imbuhan, kalau itu ialah khuluk, tebus talak. Boleh Jadi itu cerita dia. Habis dah lah. Kita ni ringkas insya-Allah. Ada rezeki kita baca Mu'nisul Jalis, syarah Yaqutun Nafis. Saya baca ni tujuannya sebagai saya sendiri membaca lah. Daripada Mesir lagi, memang itu je lah cara saya buat. Saya panggil siapa-siapa kawan yang nak muzakarah, maka sebelum muzakarah saya baca dulu. Tak boleh muzakarah tanpa didahului oleh ulang kaji. Tak. Jadi dengan cara macam tu sebenarnya banyak kitab yang saya dah khatam. Antaranya Hasyiah Ibn al-Hajj ke atas Syarah Syekh Khalid Al-Azhari ke atas Matan Jurumiyah. Saya baca sampai habis. Atas alasan apa? Sebab nak muzakarah, nak mengajar. Mu'nisul Jalis sebelum dicetak saya baca sampai habis. Atas alasan nak mengajar. Hasyiah Bajuri 90% saya baca atas alasan nak mengajar Fathul Qarib dan kawan. Banyak. Kalau disebut satu-satu agak banyak lah. Alhamdulillah. Caranya apa? Cara kita buat satu perkara yang memaksa diri kita membaca. Cara saya ialah aku mengajar. Tak ada orang nak dengar, kita buat live. Seorang dengar, ahlan wa sahlan wa marhaba. Sebab tujuan kita utamanya ialah diri sendiri. Tu kalau nak sekadar baca tak mengajar tu rasa macam himmah tu kurang sikit. Jadi itu cara saya lah. Yang menyebabkan saya terus boleh mengajar walaupun tak ramai dengar tu tujuannya, tu sebabnya. Dan antara sebab lain memang ada yang dengar rakaman ni. Saya mengajar Nilul Rajak sampai habis. Safinah ada yang dengar 2-3 orang. Saya tahu sebab dia orang hantar, ustaz ni apa hukum ni, apa ni, ustaz macam salah dengar ya. Dia tanya soalan lah berdasarkan apa yang dia dengar. Risalah Tauhid ada orang dengar sampai habis. Jadi walaupun tak ramai, insya-Allah bermanfaat dan moga-moga ikhlas lah. Doakan kita ikhlas supaya dia tidak menjadi sia-sia. Okey, bismillah, khair insya-Allah. Babul khul'i, bab khulu'. Khulu' dalam bahasa kita dia panggil tebus talak. Sebelum kita masuk, kita beritahu dulu, talak ada dua. Pertama, talak tanpa sebarang bayaran. Kedua, talak dengan bayaran. Talak tanpa sebarang bayaran tu yang semua berlaku lah. Aku talak kamu dengan talak satu, saya tak ada masalah. Tercerailah isteri dia dengan talak satu. Ada satu lagi talak, dia panggil talak dengan imbuhan ataupun dengan imbalan. Dia kata kepada isteri dia, aku talak kamu dengan RM RM1,000. Isteri dia pun sebut qabil tu, aku terima. Maka ketika itu tertalaklah isterinya daripada dia, dan dia suami layak dapat RM1,000. Dua-dua itu talak. Cuma jenisnya agak lain ataupun hukum hakamnya sedikit berlainan, maka dibuat dua bab. Okey. Jadi al-khulu' ialah ahadu naw'i talaq, salah satu daripada dua jenis talak. Okey, lughatan
مشتق من الخلع وهو النزاع لأن كل من الزوجين كاللباس للآخر في حالة العناق كما قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الآية أي اقرأ الآية. Jadi sudut lughah, sudut bahasanya al-khul'u diambil daripada al-khal'. Al-khal'i bermakna an-niza'. Sebab setiap daripada suami kepada isterinya, isteri kepada suaminya merupakan pakaian kepada yang lain. Sekarang ni pakaian tu nak dicabut. Pakaian tu makna dijaga isteri dia. Tapi bila nak bercerai, maka dia nak cabut penjagaan tu daripada isterinya. Maknanya dia tak nak jaga isteri dia, isteri dia pun tak nak jaga dia. Itu makna khulu', mencabut, membuka. Pakaian ataupun penjagaan yang sebelum ni dia jaga, sekarang ni dia nak pisahkan hubungan kedua-duanya, antara suami dengan isteri, antara dia dengan isteri dia. Itu sudut bahasa. Wa syar'an, sudut syarak, furqatun bi'iwadin maqsudin raji'in li jihati az-zawji. Pada sudut syarak ialah, kita baca syarhul ta'rif, furqatun ay talaqun yahsulu bihi at-tafriqatu baina az-zawjain. Sudut ta'rif dalam bentuk syarak ialah al-khulu' ialah furqah, iaitu talaq, satu perpisahan antara suami dan isteri. Bi'iwadin, dengan iwad. Iwad tu imbalan yang kembali kepada suami. Aku talak kamu dengan talak satu dengan RM RM10,000. Isteri pun terima, maka suami dapat RM10,000. Fa amma idza kana bighairi iwad fa hadha an-naw' tsani min at-talaq. Kalau tidak ada iwad, maka itu jenis yang pertama lah yang kita bincang tadi, ataupun jenis yang kedua. Mana talak biasalah, tidak ada iwad. Maqsudin, hendaklah iwad itu iwad yang maksud. Yang maksud maknanya iwad yang yuntafa'u bih. Fala yasihu al-khul'u bi iwadin ghairu muntafa'in bih kal hasyarat. Aku talak kamu dengan RM1,000. RM1,000 tu bermanfaat lah. Tak boleh aku talak kamu dengan seekor lalat, dengan 5 ekor lalat, dengan 5 ekor nyamuk. Benda tu, benda hasyarat tu tidak boleh manfaat. Maka tidak boleh, tak boleh. Mesti perkara yang memberi manfaat. Boleh tu kakak? Elok tumpah nanti. Boleh tak? Ni ada air ni kakak. Ni ada air kat sini. Itu mana maksud. Raji'un li jihati az-zawj, ay al-'iwadu yakunu liz-zawj, wa amma idza kana raji'un li ghairi jihati az-zawj fala yasihhu al-khul'u. Iwad itu, imbalan itu mesti kembali kepada suami. Maka kalau imbalan itu kembali kepada bukan suami, maka tidak sah khulu'. Tidak sah khulu'. Boleh? Jadi kita ulang, al-khulu'u syar'an furqatun, satu perpisahan, bi'iwadin, dengan imbalan, maqsudin, imbalan itu memberi manfaat, boleh diambil manfaat daripadanya, raji'in, imbalan itu kembali, li jihati zawj, iaitu kepada suami, bukan kepada orang lain. Al-aslu fihi, dalil kepada khulu', qawluhu ta'ala fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa, al-ayah. Wa qawluhu ta'ala fa in khiftum an la yuqima hududallah فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآية في أم حبيبة بنت سهل الأنصاري مع ثابت بن قيس وهو أول خلع في الإسلام. Ayat ini turun pada Ummu Habibah binti Sahal Al-Ansari dan juga suaminya Thabit bin Qais. Kisahnya macam mana? Kisahnya ada dalam khabar Bukhari, yang sahih Bukhari. أن أم حبيبة بنت سهل الأنصاري جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله أن ثابت بن قيس ما أعتب وفي رواية ما أنقم عليه في خلق ولا دين ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام، أي كفران نعمة العشير، لأن الزوج لا يخلو عن نعمة على الزوج فلا تقوم بشكرها غالبا. فقال لها أتردين عليه حديقته أي بستانه؟ فكان أصدقها إياه فقالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. Okey, ayat ini turun kepada Ummu Habibah dan juga
Sabit ibn Qais. Apa kisahnya? Satu hari Ummah Habibah ni datang jumpa Nabi. Tak. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Sabit bin Qais, suami aku tu lah, ma'atab, aku tidak cerca dia, aku tidak hina dia. Pada akhlaknya, pada agamanya. Tak okey belaka dah akhlaknya, agamanya. Tapi aku ni perempuan yang tidak suka kekufuran selepas daripada Islam. Maknanya aku ni tidak suka untuk mengingkari atau mengkufuri nikmat mempunyai suami. Jadi aku tak suka dia. Itu. Bukan sebab akhlak, bukan sebab perangai, bukan sebab tu, tapi aku tidak ada minat, tidak ada cenderungan hati kat dia. Tak. Jadi aku nak bercerai dengan dia lah. Tak. Sebab apa, kalau aku terusan dengan dia, keadaan tidak ada cenderung hati kepada dia, aku takut aku tidak melaksanakan tugas sebagai isteri dengan baik. Tak. Maka Nabi sebut, ataruddina alai hadiqatah, adakah kamu nak kembalikan balik kebun kebun yang dijadikan mahar oleh apa tadi, Sabit ibn Qais kepada kamu sebelum ini? Maka dia pun jawab, "Naam." Boleh. Nak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sabit ibn Qais, "Iqbal hadiqah." Terimalah taman itu ataupun kebun itu, maka dah kamu talak dah dia dengan talak satu. Jadi kat sini Sabit bin Qais mentalak isterinya, dalam masa yang sama ada satu benda kembali balik kepada Sabit bin Qais, iaitu maharnya. Apa maharnya kat sini? Kebun, bustan. Itu makna tebus talak. Itu makna tebus talak, al-khul'u. Boleh dan itu merupakan khulu' yang pertama yang berlaku dalam Islam. ومعنى افتدت به أي خلصت نفسها من الزوج بهذا العوض فلا جناح على الزوج في استسلام العوض منها ولا جناح عليهما في تسليم العوض إلى الزوج. Dia beritahulah mana iftadat bihi dalam ayat tu, maknanya bila mana dua suami isteri takut untuk tidak melaksanakan hak yang ada di atas bahu masing-masing kepada pihak isteri ataupun pihak suami, tak, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk bercerai, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, dan tidak ada masalah juga, tidak menjadi dosa untuk suami menerima balik duit tu. Contoh, kita bagi mahar 10,000, isteri kata, "Ceraikan aku tak ada rasa minat kepada kamu." Kita pun takkanlah nak cerai bodoh-bodoh lagu tu. Tak. Nak cari 10,000 tu bukan senang. Jadi kita sebut pada bini kita, "Kalau kamu tak nak dengan aku dah, tak, aku okey, tidak ada masalah." Sebab kalau kita hidup pun dalam keadaan dah tidak ada rasa cinta, rasa kasih, maka susahlah tak hidup begitu. Cumanya aku nak balik RM10,000 tu, aku nak cari perempuan lain, nak kena bayar mahar pula. Jadi isteri pun kata, "Tak ada masalah lah, abang boleh ambil balik RM10,000 abang tu dan lepaskan saya." Kita pun, "Aku talak kamu dengan RM10,000 tunai." Tak, dia pun sebut qabil tu. Jadi tertalak isteri dan kita dapat RM10,000, kita cari perempuan lain. Itu maksud dia. Jadi khuluk ni bukan mesti benda yang jahat, tak. Sebab boleh jadi orang yang berkahwin itu tidak ada perasaan kepada pasangan dia. Lepas tu nak hidup dalam keadaan tidak ada rasa apa-apa pada pasangan sampai ke mati. Tak. Diusaha, tidak ada rasa cinta. Maka bercerai apa masalah? Tak. Kita je pelik menganggap perceraian tu satu perkara yang macam benda dosa besar lah. Walaupun itu perkara yang dibenci, perceraian ni, tapi dia bukan dosa. Malah itu boleh jadi satu jalan untuk membina kehidupan yang lebih baik selepas itu. Tu. Jadi atas orang yang melakukan perceraian tu lah, tujuannya apa, selesai, tak ada masalah. Hukumu al-khul'i makruh illa fi mas'alatain. Hukum khuluk ni makruh, dibenci syarak. Dia boleh diharuskan, cuma dibenci oleh syarak. Sebab makruh ni dibolehkan kita buat lah, tak, cuma dibenci oleh syarak. Boleh buat, cuma syarak benci gitu. Illa fi mas'alatan. Jadi hukum khuluk makruh, Allahumma salli ala Muhammad, kecuali pada dua masalah. Apa punya? Kecuali pada dua masalah hukumnya tidak makruh. Yang pertama,
idza khafa alla yuqima hududallah. Bila mana suami dan isteri takut untuk tidak melaksanakan had-had Allah. Had-had Allah kat sini maksudnya suami bimbang tidak melaksanakan hak yang baik, tugas yang baik, tanggungjawab yang baik, yang sempurna kepada isteri. Isteri juga tak bimbang dalam hati, tak dapat melaksanakan tugas isteri dengan baik terhadap suaminya. Tu. Bila mana mereka bimbang seperti itu, maka mereka boleh melakukan khulu'. Boleh melakukan khulu'. Tidak dimuci syarak, tidak makruh. Yang kedua, idza halafa bit-talaqi thalathatan ala fi'li ayyi shay'in thumma ittara ila fi'li fal makhraju huna an yukhali'aha thumma yujaddidu al-'aqda fala yaqa'u talaqu ba'da dhalika sawa'un fa'ala al-mu'allaqa 'alayhi qabla al-'aqdi aw ba'dah. Yang kedua, tempat kedua yang tidak dimakruhkan khulu' ialah bila mana seorang suami telah bersumpah untuk mentalak isteri dengan talak 3 bila mana dia melakukan sesuatu. Contoh dia sebut apa? Kalau aku makan nasi, tak, contohlah. Ataupun benda apa yang sumatarra ila fi'li. Kalau aku makan, kalau aku wallahi, kalau aku makan, isteri aku akan tertalak 3 talak. Okey, dia sebut lagu tu. Wallahi, kalau aku makan, isteri aku akan tertalak dengan 3 talak. Jadi lelaki tu kalau dia makan, isteri dia terus jatuh talak 3. Makan ni satu keperluan, tak makan mati. Jadi makan tu tak nak dia mesti kena buat. Masalah sekarang dia dah sebut kalau aku makan, isteri aku jatuh talak 3. Tu jadi macam mana nak keluar daripada permasalahan itu? Caranya mudah. Dia khulu' isteri dia. Lepas dia khulu' isteri dia, dia akad baru semula dengan isteri dia. Lepas akad baru tu tak, dia nak makan ke, lepas dia khulu' tak, dia nak makan nasi ke, nak makan mi ke, nak makan benda ke, tidak ada masalah. Selepas dia khulu' tu dia nak makan, tidak ada masalah. Isteri dia tidak jatuh talak dah. Sebab apa tak jatuh talak? Sebab tu hukum dia. Boleh tak? Jadi itu cara untuk lari daripada muskilah yang telah kita bincangkan. Fala yaqa'u talaqu ba'da dhalika sawa'un fa'anat mu'allaqa 'alaihi qabla al-'aqdi aw ba'dah. Tidak jatuh talak sama ada dia itu makan sebelum akad kahwin baru dengan isteri dia ataupun sebelum akad. Yang penting ialah selepas daripada khulu'. Itu ulang. Dia suami bersumpah demi Allah Ta'ala, kalau aku makan, isteri aku jatuh talak 3. Makan tu bukankah benda yang daruri? Orang tak makan ni mati. Jadi nak dia mesti makan. Kalau tak makan mati. Dalam masa yang sama dia tak nak isteri dia tertalak. Macam mana nak buat? Dia khulu' isteri dia. Lepas khulu' tu tak, dia nak makan ke tak makan ke, ikut dia, tak ada masalah. Tidak menjatuhkan talak isteri dia. Lepas tu nak buat apa lah? Lepas khulu' tu, ikut dia. Kalau dia nak kahwin semula dengan bini dia. Kalau dia terus nak berpisah, tak akad nikah kali kedua. Tu jelas. Allah Rabbi. Bab khulu' ni susah juga sebenarnya. Saya dulu belajar 2-3 kali jugalah. Bingung ya. Tapi bila kita nak, kita usaha. Kita baca. Allah faham. Sekali belajar je tak faham. Dia tak faham terus 100%. Faham lah 20%, 50%, 70%. Selebihnya dengan cara muzakarah, dengan cara ulang kaji, dengan cara tanya guru, dengan cara dengar balik pengajian, melalui rakaman ke apa semua. Dengan cara belajar kali kedua bab yang sama, bab kali ketiga, kali keempat. Begitu okey. Arkanul khulu'i khamsatun. Apa ni? Rukun khulu' ada khamsah, ada 5. Yang pertama, multazimul iwad. Orang yang melazimkan, mewajibkan diri dia untuk bayar wang ringgit tu. Untuk bayar sesuatu kepada suami. Fayasihu an yakuna multazimu
az-zawjata aw waliyaha aw ajnabiyan. Orang yang multazim al-iwad, orang yang mewajibkan diri dia untuk bayar wang ringgit ataupun satu perkara yang bermanfaat, yang bernilai kepada suami, boleh jadi orang tu ialah isteri. Isteri sendiri nak bayar kepada suami RM10,000. Ataupun wali kepada isteri. Wali dia datang jumpa kita, wali dia kata, kalau kamu cerai anak aku, maka aku akan bagi kamu RM10,000. Kita lama dah benci anak dia. Tak? Kita pun sebut qabil tu aku terima. Maka kita dapat RM10,000. Siapa dia bagi? Ayah mertua kita bagi kita RM10,000. Bukan perempuan. Au ajnabi ataupun orang asing. Ali ni lama dah nak ke bini kita. Contoh ni tak? Ataupun orang lain lah. Zaid kahwin dengan Zainab. Zaid kahwin dengan Zainab. Zaid ni ada kawan namanya Ali. Ali ni lama dah nak ke Zainab ni. Tak? Tapi dapat ke Zaid dulu. Jadi Ali nak juga buat supaya Zainab dengan Zaid bercerai. Bila berpisah, maka Ali boleh berkahwin dengan Zainab. Maka Ali pergi jumpa Zaid. Ali cakap kepada Zaid, wahai Zaid, tolong ceraikan Zainab. Kalau kamu ceraikan Zainab, aku bagi kamu RM20 cash. Tak? Kamu tak? Ketika itu Zaid, si Zaid lah. Si Zaid pun sebut qabil aku terima. Ketika itu tercerailah isteri, dan isteri Zaid tercerai dengan Zaid, dan Ali wajib bagi Ali ni bukan pok kepada Zaid, bukan pok kepada Ali. Apa tadi, Ali tu bukan Ali ni orang asing lah, mudah cerita je. Ali ni orang asing, tidak ada kaitan dengan Zainab dan juga dengan Zaid, tidak ada kaitan. Ketika itu Ali tu yang merupakan orang asing tu kena bagi duit kepada si Zaid, begitu Lepas tu Ali tu nak kahwin dengan Zaid, nak ikut dia lah. Yang kedua, jadi multazimul iwad ni sama ada isteri ataupun wali bagi isteri ataupun orang asing. Yang dapat duit suamilah. Nombor dua, bud'un. Bud'un ni kemaluan. Disebut kat sini az-zawjah, isteri. Mesti ada isteri. Khulu' tak ada isteri tak jadi. Sebab khulu' ni penceraian, perpisahan. Nak pisah dengan siapa, isteri tak ada. Mesti ada isteri. Wa syartuhu milku zawji lahu fayasihul khul'u walau fi raj'iyah. Syarat buduk tak, mesti buduk itu ialah milik suami. Milik suami. Milik suami maknanya di bawah ismah suami. Mana perempuan tu isteri bagi suami. Ataupun perempuan itu telah dicerai tapi dalam talak raj'i lagi. Tapi dalam iddah. Dalam iddah dan ditalak tu dengan talak raj'i. Maka perempuan yang duduk dalam talak raj'i, perempuan yang duduk dalam iddah disebabkan talak raj'i, hukumnya masih hukum isteri. Maka ketika itu suami boleh menkhulu' isterinya yang telah ditalak dengan talak raj'i, yang mana isteri dia tu masih dalam iddah. Tu. Jadi tak boleh dah khulu' dengan orang yang bukan bawah jagaan ataupun bawah ismah suami. Tak. Kita pergi kat kedai, jumpa tokek kedai tu perempuan, kita pun sebut aku khulu' kamu, aku cerai kamu dengan talak 3. Apa faedah? Tu bukan bini kamu nak cerai, nak khulu'. Jadi tak boleh. Okey. Yang ketiga, rukun yang ketiga bagi khulu' ialah iwad. Ai allazi yu'tahu az-zawj imma bi talabihi aw bi ghairi talabihi. Iwad ialah imbalan yang diberikan kepada suami, duit yang diberikan kepada suami, sama ada dengan permintaan suami ataupun tidak daripada permintaan suami. Boleh jadi suami yang nak, aku talak kamu dengan RM1,000. Tentu suami nak tu duit tu. Boleh jadi suami tak tahu pun. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana? Wallahu a'lam bi ghairi talabih ni. Allah a'lam. Yang keempat, sighatun. Sayatil kalam 'alaiha, akan datang perbincangan mengenai sirah. Yang kelima, zaujun, suami. Nak khulu' mesti ada suami isteri supaya berlakunya perpisahan. Jadi mesti ada suami. Wa huwa alladhi yarji'u al-'iwadu li jihatihi. Suami ialah seorang manusia
seorang insan yang iwad, iaitu imbalan akan kembali kepadanya. Kita baca sikit lagi. 9.5 baca lagi. Syaratu al-multazim walau ajnabiyan. Jadi tadi kita sebut syarat khulu' ada 5. Pertama, multazimul iwad. Yang kedua, bud'un. Yang ketiga, iwadun. Yang keempat, siratun. Yang kelima, zawjun. Sekarang ni nak bincang syarat bagi orang yang mewajibkan diri dia untuk bayar iwad. Walaupun orang itu orang asing. Apa syaratnya? Adakah semua orang boleh melazimkan, boleh mewajibkan dirinya untuk bayar iwad, imbalan kepada suami, supaya berlakunya perceraian antara suami dengan isteri? Adakah semua orang layak? Itu soalan. Jawapannya tidak semua orang layak, malah mereka yang cukup syarat sahaja. Apa syaratnya? Itlaqu at-tasarrufi al-mali, mutlaqut tasarruf lil mal. Itlaq ni terlepas untuk bertasarruf dengan duitnya, terlepas untuk bertasarruf dengan duitnya. Macam kita ni lah, tak? Kita ada duit dalam poket RM1. Kita nak pergi beli tu, nak beli ni, atas kita, tak ada masalah. Jadi kita bebas untuk menggunakan duit kita. Itu dipanggil mutlaqut tasarruf al-mali ataupun itlaqut tasarruf al-mali. Ada orang dia tak boleh membeli sesuka hati. Syarat tidak intibar. Contohnya budak kecil. Tak, dia ambil duit, dia pergi kat kedai kereta, dia beli kereta. Sah? Tak sah. Syarat tidak intibar. Tak. Orang gila. Dia ambil duit ayah dia beli motor RM4,000. Sah tak jual beli tu? Tidak sah. Ataupun duit dia sendiri, dia ambil bukan duit ayah dia, duit dia sendiri, jadi duit dia beli motor RM4,000. Sah? Tidak sah. Jadi walaupun dia ada duit, dia tak boleh bertasarruf, tak boleh menggunakan duit itu sesuka hati, dia tak boleh. Jadi orang yang gila, disebut kat sini ayakuna mutlaqut tasarruf tu mesti balighan aqilan rasyidan sawa'an kana qabilan atau multamisan. Mesti orang tu baligh. Maka orang yang tidak baligh tidak boleh menjadi multazim lil iwad. Mesti berakal. Orang yang gila tak boleh jadi multazim lil iwad. Orang yang rasyid, orang yang bodoh tak boleh menjadi multazim lil iwad. Sama ada dia tu qabilan atau multamisan. Mesti dia tu orang yang itlaqu, mesti orang tu orang yang mutlaqut tasarruf al-mali. Apa qabil, apa multamis? Fal qabilu ka'an qala az-zawju li syakhsin. Laju sangat bolak-bok jadinya. Khala'tu zawjati ala alfin fi dhimmatik faqabila. Wal multamisu ka'an qala al-ajnabiyyu ibtida'an khali' zawjataka ala alfin fi dhimmatik fayaqulu khala'tuha ala dhalik. Jadi sama ada multazim lil iwad itu tak, yang kita sebut mesti dia tu baligh, aqil, rasyid. Tak, syarat itu semula. Orang yang multazim lil iwad itu kita sebut mesti dia tu baligh, aqil dan rasyid. Sama ada dia tu qabil ataupun multamis. Apa dia qabil? Qabil ni ialah suami yang berkata kepada isteri, suami yang berkata kepada seorang lelaki, khala'tu zawjati ala alfi fi dhimmatik. Suami tak, contoh Zaid dengan Zainab tadi, Zaidun dengan Zainabu. Zaid dia pergi jumpa Ali. Dia jumpa Ali, dia pun sebut pada Ali, ya Ali, khala'tu zawjati ala alfin fi dhimmatik. Wahai Ali, aku khulu' isteri aku ceraikan isteri aku dengan RM1,000 di atas bahumu. Dengan makna aku cerai isteri aku kalau kamu redha, kalau kamu setuju untuk bagi aku RM1,000. Itu suami berkata begitu kepada orang lain, kepada si Ali tadi tu. Ketika itu suami dipanggil qabil. Dia qabil, disyaratkan juga baligh, aqil, rasyid. Kemudian Ali pun menerima. Ketika itu tak, Ali sebut qabil tu. Ketika itu berlakulah perpisahan antara Zaid dengan Zainab. Ataupun multamis. Multamis ni bukan Zaid mulakan dulu, bukan suami yang memulakan percakapan kepada orang lain, tak. Tapi Ali datang jumpa Zaid, Ali pun sebut kepada Zaid. Ali sebut kepada Zaid,
khali' zawjataka ala alfin fi dhimmatik. Wahai Zaid, kamu ceraikan isteri kamu. Sabar. Khali' zawjataka ala alfin. Khali' zawjataka ala alfin fi dhimmatik. Rasanya silap ni. Dia bukan fi dhimmatik tapi fi dhimmati. Fi dhimmati. Ali datang jumpa Zaid. Ali sebut pada Zaid, wahai Zaid, khulukkan isteri kamu, ceraikan isteri kamu, dan RM1,000 di atas bahuku. Bahu Ali. Maknanya aku boleh bagi kamu RM1,000 dengan syarat kamu ceraikan isteri kamu. Maka Zaid pun sebut khala'tuha ala dhalik. Aku khuluk isteri aku dengan itu. Maknanya dengan RM1,000 tu. Jadi fi dhimmati. Fi dhimmati. Bukan fi dhimmatik. Betul kan tu. Okey, selesai kat situ. Jadi dia sebut kat sini fa in iltazamat az-zawjatu wa hiya sabiyatun aw majnunatun aw mahjurun 'alayha fala yasihhu al-khul'u. Bila kita sebut multazim lil iwad tu mesti baligh aqil rasyid, maka kalau isteri nak melazimkan iwad ke atas dirinya sedangkan dia tu budak kecil ataupun gila ataupun mahjurun 'alaiha, maka tidak sah khulu'. Tu anak muda kena belajarlah, sama ada dengan saya ataupun dengan orang lain. Bangkitnya Islam dengan ilmu, insya-Allah, dengan amal. Walaupun sudut amal kita lemah lah, tapi kita cuba dengan bahagian lain, iaitu ilmu. Anak muda kena bangkit. Cara nak bangkit dengan ilmu, dengan amal. Dengan benda lain tu ya juga, benda lain tu ya juga, kita mana sebut lah. Cuma ilmu tu tunggak dia. Dalam apa-apa benda sekalipun, ilmu tu tunggak dia. Kita nak masuk siasah ke, bukan siasah ke, kita nak masuk benda-benda lagi, ekonomi Islam ke, tak ekonomi ke, apa semua tu, nak perjuangkan dia dewan rakyat ke, dewan tak rakyat ke, ilmu penting sekali. Ilmu. Jangan bergegar je stadium. Gegar. Bab takbir dia kuat sekali. Tapi bab mengaji dia tak ada. Dia suka takbir je. Takbir tu baguslah. Tapi takbir kat situ maksud dia takbir untuk mana majlis politik. Buat majlis politik dia duduk depan sekali. Orang politik duduk depan tu, dia depan sekali dia. Ni angkat. Gegar ni, keluar urat merih ni keluar. Tapi time mengaji tak ada. Tak boleh lah macam tu. Kamu nak berjuang ke, nak masuk parti A, parti B, parti C, parti D, parti ikut mula, tak ada masalah. Belajar agama kena ada. Supaya apa yang kamu nak perjuangkan tu berdasarkan ilmu Quran dan Sunnah. Tidak lagi daripada landasan tu. Tu, jangan marah Jangan marah. Kita tak anti siapa-siapa. Cuma kita sayang waktu anak muda daripada dibazirkan dengan perkara-perkara yang tidak elok. Yang apa tu? Yang yalah, kita berjuang, kita bersungguh-sungguh tahu mengenai politik sekalipun. Apa yang kita boleh ubah? Sebagai orang biasa, saya pagi, petang, siang, malam 24 jam tengok politik. Apa saya boleh ubah? PM saya boleh buat jatuh? Saya boleh jadikan negara-negara Islam tidak ada pencuri, tidak ada tu? Boleh? Saya ni orang ni. Saya ni pekebun. Saya ni guru di sekolah ni. Ada tak saya boleh buat perkara-perkara yang besar untuk Islam? Tak. Yang saya boleh buat bila mengundi, saya undi orang yang saya sangka baik. Boleh jadi dia menang, lepas tu dia mau mengintah. Molek-molek ada dia tipu saya. Kalau dia baik, alhamdulillah, molek-molek ada dia boleh tipu saya. Jadi apa yang kita boleh khidmat pada masyarakat ialah berdasarkan ilmu kita. Kita ada ilmu, kita boleh ajar anak kita, ajar bini kita, ajar masyarakat kita. Ni Islam ni. Tak? Skala politik betul lah, kita ambil tahu tak ada masalah. Tak? Cuma bila kita ambil tahu tu, apa yang kita boleh sumbang pada agama. Sekarang ni kita ambil tahu, Najib ni gaduh dengan Mahathir gaduh dengan
Datuk Seri apa nama, Muhyiddin Yassin. Lepas tu kita tengok lah, lepas tu apa yang kita boleh buat? Kita tahu ni benci ni, ni benci ni, okey, lepas tu apa yang kita boleh buat? Tak nak untuk jatuhkan orang yang kita rasa dia zalim dengan mengundi boleh lambat lagi. Faham tak? Ataupun kita share 2-3 status tentang kebaikan orang ni. Tak. Okey, yang tu je lah. Lepas tu apa lagi yang kita boleh buat untuk bantu Islam, untuk menyebarkan dakwah? Akad bendera orang yang tak mengaji boleh buat. Jadi kita anak muda takkan tu je nak buat. Faham tak? Tu. Saya bukan anti menulis lagu ni, tak. Tapi saya sangat sayang kepada waktu anak muda daripada dibazirkan dengan perkara-perkara sebegini rupa. Kamu nak masuk politik, masuk, tak ada masalah. Ada masalah, masuklah. Saya sebut ayah mentua saya kuat bahagian ni, bahagian politik ni. Tak. Ayah saya pun duk tengok jugalah benda-benda yang berkaitan dengan politik ni. Saya dulu memang minat. Hari demi hari kurang sikit dah. Sebab apa? Sebab saya tengok ya memang ada manfaat dengan masuknya seseorang dalam politik, tapi orang yang masuk tu lah yang boleh buat sesuatu. Itu pun boleh tentu. Sebab dunia hari ni dalam politik tu ramai orang jahat. Jadi biasanya orang jahat dia tu ghalib, orang baik dah akan jadi maghlub. Tak? Biasanya begitu. Dan dalam politik tu banyak benda-benda yang buruk, benda-benda yang jahat, benda-benda yang najis. Sebab tu bila ulama sebut siasah najasah, siasah tu najis, bukan maksud ulama sebut jom kita lantik orang yang paling zalim memerintah Malaysia. Bukan tu maksud dia. Maksud dia nak beritahu dalam siasah tu benda yang kotor terlalu banyak. Kamu yang tak ada pengalaman, kamu jangan ambil cara sangat. Sebab kamu kalau masuk politik pun boleh jadi kamu ditipu. Tak, kalau kamu duduk di luar pun, kalau kamu tengok secara zahir tu pun, itu bukan sebenar perkara yang sebenar berlaku di belakang, di balik tabir. Faham tak? Jadi kamu sekarang ni, wahai anak muridku yang ku sayangi, penuhkan masa kamu dengan ilmu, kerana itu yang boleh memberi manfaat pada diri kamu, keluarga kamu, jiran-jiran kamu. Itu. Faham tak? Lepas kamu berjaya, kamu masuklah PM, kamu nak jadi OIB, kamu nak jadi ahlan wa sahlan, tapi dengan ilmu dulu. Faham tak? Tu. Jangan kita salah faham lah dengan sebahagian kalang-kalang ulama kita. Siasah najasah. Lepas tu kita pun kata ulama ni tak faham ni, jaga periuk nasi. Sabar dulu. Ulama tu sayang ke waktu kamu. Daripada disisiakan begitu, baiklah kamu mengaji. Ngaji saraf, ngaji nahwu, ngaji fiqh, ngaji tafsir. Paling tidak kamu tak boleh jadi MB, kamu boleh jadi ustaz, boleh khidmat masyarakat setempat kamu. Kalau kamu menjadi MB, Masya Allah, MB yang faham agama, kamu boleh tatbikkan agama di sekeliling kamu dengan kuasa yang kamu ada. Tak? Malah dengan agama yang kamu belajar tu, kalau kamu tak boleh jadi MB, tak boleh jadi pemimpin sekalipun, kamu boleh pilih orang yang baik. Berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu yang kamu telah pelajari. Ciri-ciri sifat orang yang baik begini. Faham tak? Kita tak pilih, tak tentu hala. Tak pilih manusia yang benci kepada Islam, tidak pilih manusia yang benci kepada Melayu. Tak. Sebab apa? Kita ada ilmu tu. Faham tak? Tu. Tiba masuk ke bab tu. Jadi bab tu jadi panjang sikit lah, ma'alish. Kena berhentilah. Tak boleh diteruskan kalau dah mula bab tu. Tak, habiskan sikit lagi tak? Sikit lagi. Syaratul iwad, syarat bagi iwad. Jangan kita bukan nak bermusuh dengan siapa-siapa lah. Kita dah ada pengalaman yang tidak berapa comel sebelum ni. Kita mengkritik orang tu, tak setuju dengan orang ni. Hari ni kita nak bergaduh dah, nak berbaik-baik. Cuma ada waktu-waktu kita beritahu lah. Kita beritahu juga. Terutama orang yang kita sayang, orang yang kita rapat. Yang kita bukan membenci lah benda-benda lagu tu. Kita akui politik memang sangat penting dalam Islam. Dan Nabi berpolitik tak nafi. Tapi apa-apa yang saya sebut tadi tu kena ambil perhatian juga. Jangan sampai kita ni jadi bahan bahan mainan oleh ahli politik. Kita ada akal, kita boleh fikir dengan baik. Jangan sampai ilmu kita terjejas, masa depan kita terjejas, masa waktu kita mengaji terjejas, cita-cita kita terjejas. Tak, ulang kaji kitab kita terjejas. Kita menuntut ilmu disebabkan kita nak layan puak-puak yang tiap-tiap hari bergaduh. Malah depan kita dia buat benda-benda yang memang tidak mendatangkan keuntungan kepada kita. PRN, pilihan raya negeri Sabah. Tak, Covid tak Covid jalan. Asyik apa? Kuasa. Tak, lepas tu kita angkat lagi orang lagu tu. Depan-depan mata kena tipu.
Depan-depan mata kena apa, sampai kes naik ribu-ribu hari ni. Antaranya puak-puak ni lah, puak-puak ahli politik ni yang buat juga pilihan raya. Yelah boleh ada orang bagi alasan tu alasan ni, tapi gunakanlah sikit. Orang tengah apa, ribut nak selesaikan masalah COVID, kamu pula buat tu. Lepas tu bila berlaku banyak apa tu kes, mudah-mudah je kamu hak ni PKPB lah, PKP lah, apa semua, tutup sekolah lah, apa semua. Lepas tu orang nak makan benda. Kamu kerajaan je lah, gaji berapa? Faham tak? Tak kisahlah kerajaan ke tak kerajaan. Sekarang ni nak bagi kita berfikir. Jadi berfikir. Betul kali politik nak jaga kita. Kita tak nafi, memang ada di sana ahli politik yang ikhlas. Tak nafi. Berapa orang? Tu persoalan. Zaman bila ni? Kita zaman 2020. Zaman sahabat Nabi dulu, ada dah orang kata Nabi tak adil. Ada dah orang kata Sayyidina Umar tak adil. Ada dah orang kata Sayyidina Uthman tidak adil. Dan sahabat-sahabat Nabi dibunuh. Khalifah tu dibunuh. Sebab apa? Ada orang tak puas hati. Siapa yang memerintah tu? Yang memerintah itulah ahli syurga, confirm. Dah kita Najib, apa Mahathir, ahli syurga. Lepas tu nak cari keadilan, nak cari sampai tahap macam Amirul Mukminin. Jadi kita kena berfikir dan kena banyak bersyukur. Kadang-kadang kita tak bersyukur. Sebab tu kita rasa kita ni ialah manusia paling malang. Bila yang memerintah tu BN ke, yang memerintah tu PAS ke, yang memerintah tu PN ke, PH tu, kita rasa kita lah manusia yang paling, ya Allah, dizalimi. Sedangkan kita tak pernah bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Tak? Kita dizalimi tiap-tiap hari 3 pinggan, tak kurang. Kereta ada, rumah ada, anak ada, nak beli apa boleh beli. Tak? Tapi kita sebut kita dizalimi lah, kita tu lah, kita ni lah. Kita tak boleh nafi, memang ada lah orang-orang jahat dekat atas tu. Tapi masa waktu ke mana yang sepatutnya kita gunakan? Adakah memikirkan tentang mereka, ataupun kita fikir untuk diri kita, anak-anak kita, orang sekeliling kita? Dan sampai waktu mengundi, kita undi orang yang paling baik kita sangka. Lepas tu tak nak bergaduh. Kamu nak undi BN, aku nak undi ni, nak bergaduh. Dia orang kat atas tu okey baik, kita nak bergaduh sakai apa? Tak. Dia orang sama dia orang dalam dewan je. Bergaduh luar tu minum syai bil halib, qahwah. Kita duk bergaduh sakai, sampai mengkafirkan, sampai tak ada semayang di belakang, sampai relax sudah lah. Dah chill sudah. Tu. Bahaya ni rakaman ni. Tak apalah. Maalish. Okey, syaratul iwaq. Syaratul iwaq ni ada 2. Allah Rabbi, terhentilah. Dia jadi panjang dah. Sekali lagi insya-Allah habis bab khulu'at. Terhenti dulu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.